Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar kalam ila kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya dalam neraka. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kita sambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Masih lagi dalam isi khutbah ataupun pengajaran-pengajaran yang kita boleh dapat daripada pembukaan kota Makkah, Fathu Makkah al-Azimah, al-Azim, al-A'zam, pembukaan kota Makkah yang terbesar. Pada kuliah yang lepas kita ulang kaji sikit poin yang kita terakhir, iaitu berkenaan dengan ketika berlakunya pembukaan kota Makkah ni, datanglah satu hamba Allah Subhanahu wa taala namanya Abu Syah. Datangnya seorang hamba Allah Taala, sahabat Nabi, boleh kita kata sahabat Nabi sebab dia jumpa dengan Nabi SAW dan beriman dengan Nabi. Dia pun minta Nabi SAW tuliskan bagi baginya nasihat-nasihat agama ataupun hukum hakam agama. Maka Nabi pun kata, uktubu li Abi Syah. Maka Nabi bersabda, kalian tuliskanlah untuk Abu Syah. Jadi perintah Nabi SAW suruh menulis hadis ini telah menimbulkan perbincangan di kalangan ulama, sebab Nabi SAW dia pada peringkat awal Islam, Nabi larang orang menulis hadis. Nabi larang orang menulis hadis. Kan Nabi kata hadis tersebut menunjukkan bahawa bolehnya menuliskan ilmu dan penghapusan, menasahkan, memansuhkan. Dalam Islam, ahli sunnah, kita beriman dengan an-nasikh wal mansukh. Kita beriman dengan masalah nasakh dan mansukh. Apa itu nasakh dan mansukh? Okey, iaitu Allah Subhanahu wa taala dia boleh bawa satu hukum yang baru, menukar hukum yang sebelumnya. Yang menukar hukum yang sebelumnya. Yang ini sabit daripada Al-Quran. Dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala kata, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Mari kita tengok ayat tu. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Surah Al-Baqarah ayat 106. Okey. Nampak ni. Surah Al-Baqarah ayat 106. Kita boleh tengok ayat ni. Pada boleh tengok dekat skrin ni. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Apa sahaja ayat keterangan yang kami mansuhkan, yang kami batalkan, atau yang kami tinggalkan. Maksudnya tinggalkan
hukumnya. Kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya. Nampak? Kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya. Atau yang sebanding dengannya, tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang menguasai segala alam langit dan bumi? Dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan. Maksudnya apa? Masya Allah. Dia kata, apa saja ayat yang Allah Ta'ala mansuhkan, batalkan, atau yang kami tinggalkan, yang kami tangguhkannya, kami akan datangkan yang lebih baik. Jadi kat sini, kita ahli sunnah, kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia boleh memansuhkan. Dia boleh memansuhkan hukum. Dia boleh mansuhkan. Dan ini tidak bertentangan dengan akidah. Okay? Sebab ada orang dia timbulkan syubhat. Dia timbulkan syubhat. Syubhat dia apa? Kekeliruan. Dia menimbulkan syak wasangka terhadap agama ini dengan mengatakan bahawa takkanlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia mula-mula dia buat satu hukum kemudian dia tukar. Maksudnya Allah Ta'ala ni tak tahulah, tak maha mengetahui lah, dia main tukar-tukar. Macam kita lah, kenapa kita tukar? Sebab mula-mula kita kata macam ni, tengok-tengok situasi berbeza, kita pun tukar lah. Betul tak? Jadi takkanlah Allah Ta'ala macam tu, bukankah Allah Ta'ala tu telah sedia mengetahui? Maka ini syubhat yang besar. Jadi sebab itulah Syiah Afwan, bukan Syiah, jadi ditimbulkan syubhat ini. Syiah lain pula. Syiah nanti kita akan tengok dia lain pula, dia punya sisi dia. Ahli sunnah dia jawab, bukan begitu. Bukan maksudnya Allah Ta'ala tak tahu kemudian Allah Ta'ala tahu, sebab tu Allah Ta'ala tukar. Tidak. Siapa yang berakidah mula-mula Allah Ta'ala tak tahu, kemudian Allah Ta'ala tahu, kemudian baru Allah Ta'ala tahu, itu yang akidah Syiah. Dia panggil akidatul bada'. Ahli sunnah dia mengatakan bahawa Allah Ta'ala sengaja buat begitu kerana apa dia? Kerana hamba ni, dia tahu situasi hambanya. Situasi hamba aku sekarang macam ni, sebab tu aku tukar. Macam seorang doktor ataupun seorang pelatih diet. Dia tengok mula-mula dia ni berat dia 100 kilogram. Dia kata hari ni kau lari 1 kilometer aja setiap hari. Lepas tu bila badan dia dah kurus sikit, apa kemudian dia kata kali ni kau lari 3 kilometer. Adakah maksudnya dia tak pandai? Maksudnya kenapa kau tak awal-awal lagi kau tak buat 3 km? Tak, kerana dia melihat kepada hambanya. Melihat kepada dia punya pelatih dia. Dia punya orang yang dilatih. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak raikan keadaan hambanya yang baru masuk Islam. Yang Islam masa tu belum kuat lagi. Jadi masa tu banyak lagi penyembahan benda yang syirik. Okey? Maka Nabi larang berziarah kubur pada awalnya. Kemudian Nabi tengok bila orang Islam dah makin kuat akidahnya pada zaman Nabi SAW, maka Nabi izinkan. Begitu juga pada awal-awal Islam, Nabi SAW dengan wahyu daripada Allah telah melarang orang daripada menulis hadis, menyalin hadis Nabi SAW. Sebab apa? Jadi ada banyak lah, kalau kita buka lagi kitab Al-Khatib Al-Baghdadi tu, dia ada banyak sebab. Antara 2-3 sebab lah. Antara sebabnya, sebab pertama dia kata kerana masa tu para sahabat dia tidak lagi menguasai uslub Al-Quran. Dia tak menguasai uslub Al-Quran. Maksudnya dia belum biasa lagi dengar style gaya bahasa Al-Quran. Jadi dia takut bercampur antara Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, maka Nabi pun larang. Sebab kita kena ingat, masa awal-awal Islam dulu ayat Quran pendek-pendek. Antara ciri-ciri suratul Makkiyah, bukan semestinya, antara ciri-ciri suratul Makkiyah ialah ayatnya pendek-pendek. Bila ayat pendek-pendek sebab apa? Sebab masa tu orang baru masuk Islam. Dia tak nak dengar panjang-panjang. Kalau dengar panjang-panjang nanti dia bosan. Nanti dia boring. Okay? Jadi nak dengar yang pendek-pendek. Jadi ayat Quran yang pendek-pendek, yang senang dihafal. Jadi disebabkan ayat Quran yang pendek-pendek, jadi uslub dia tu tak nampak sangat berbeza dengan hadis Nabi SAW.
Jadi semakin lama bila para sahabat dah dapat tangkap gaya bahasa Al-Quran, maka ketika itulah Nabi SAW pun membenarkan. Seperti kata sini, barang siapa yang menulis sesuatu, Nabi larang, barang siapa menulis sesuatu daripadaku selain Al-Quran, maka hendaklah dia menghapuskannya. Sebab Nabi suruh padamkannya. Larangan ini terjadi di awal Islam kerana dikhawatirkan terjadi percampuran antara wahyu yang dibaca dan tidak dibaca. Kemudian beliau SAW memberi izin menuliskan hadis tersebut. Okey. Kerana Nabi izinkan. Dan hadis berkenaan dengan Nabi beri izin ni sangat banyak. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru Al-As. Al-As bin Wa'il masuk Islam bersama dengan ayahnya ketika tahun ke-7 Hijriah. Lewat juga masuk Islam. Okey, tahun ke-6 atau 7 Hijriah, Abdullah bin Amru Al-As. Abdullah bin Amru Al-As ni, ini ada satu maklumat yang menarik, iaitu dia, kalau ada orang tanya, siapakah sahabat yang diislamkan oleh tabi'in? Siapakah sahabat yang diislamkan oleh tabi'in? Kan? Maka jawapannya adalah Abdullah bin Amru Al-As. Sebab Abdullah bin Amru Al-As, dia jumpa Najasyi dan dia masuk Islam ketika itu. Kemudian baru dia jumpa Nabi SAW. Najasyi sahabat tak? Najasyi tak sahabat. Najasyi tu, siapa Najasyi tu? Iaitu ketua kerajaan Habsyah masa tu. Kita kata raja Habsyah ketika itu. Kan dia kan beriman dengan Nabi Muhammad SAW, cuma dia tidak zahirkan keimanan dia pada rakyat dia. Okey, sebab dia raja, dia takut nanti akan berlaku kelam kabut dekat negara dia, maka dia masuk Islam tapi dalam keadaan dia merahsiakan keislaman dia. Jadi Najasyi ni masuk Islam. Dia masuk Islam tapi dia tak dapat gelaran sahabat walaupun dia sezaman dengan Nabi SAW. Bahkan Nabi solatkan jenazahnya secara ghaib selepas dia wafat. Okey, bila dia wafat, Nabi SAW solat jenazah ghaib untuk dia. Tapi dia tak dapat gelaran sahabat. Sebab apa? Kita semua tahu bahawa sahabat itu ialah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi, dan beriman dengannya, wa mata 'alal Islam, dan mati dalam keadaan Islam, walaupun dia pernah murtad. Kemudian dia masuk Islam balik, maka itu dinamakan sahabat Nabi. Jadi Amru Al-As ni dia datang, dia masuk Islam dengan ayahnya, Abdullah ni datang dengan ayah dia, dan dia lepas tu dia jadi orang yang sangat rajin menulis hadis Nabi SAW. Okey, dia sangat rajin menyalin hadis daripada Nabi SAW. Sehingga dia salin semua benda, dia salin. Okey, bila dia salin semua benda, hatta ketawa Nabi, hatta gurauan Nabi, hatta benda-benda yang Nabi melakukannya yang bersifat kemanusiaan pun Nabi SAW, Abdullah bin Amru Al-As pun salin juga. Jadi bila dia salin semua benda ni, maka timbullah sebahagian sahabat, dia kata, kau ni Abdullah, kau salin semua benda daripada Nabi. Nabi ni kan manusia, ada waktu juga dia ketawa, ada waktu juga dia buat perbuatan-perbuatan yang dia manusia. Kenapa nak salin semua benda? Maka timbullah syak dalam hati Abdullah bin Amru. Dia kata macam betul juga dia cakap ni. Tetapi dia tidak bersegera ikut cakap orang ramai. Dia terus jumpa Nabi SAW. Kan, dia kata, ya Rasulullah, aku salin semua hadis daripada engkau sekian. Dia kata, maka Nabi kata, Nabi pun jadi marah dengan ucapan mereka tu. Ucapan apa? Ucapan mereka bahawa tak perlu salin semua benda. Kata, fawalladhi, wahai Abdullah bin Amru Al-As, uktub, tulislah, fawalladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu la yakhruju min hadzal fam illa al-haqq, sesungguhnya tidak keluar, la yakhruju min hadzal fam illa al-haqq, tidaklah keluar sesuatu ucapan pun, perbuatan pun daripada mulutku ini melainkan semuanya itu adalah benar, haqqun, haqq. Sebab itulah akhirnya Allah bin Amru Al-As dia banyak tulis hadis Nabi SAW.
Lepas tu Abu Hurairah kerana tawaduk dia tengok banyaknya Abdullah bin Amr al-As salin hadis, dia kata apa? Pergilah kamu kepada Abdullah bin Amr al-As kerana sesungguhnya dia lebih banyak hadis daripadaku. Fa innahu yaktub wala aktub. Sesungguhnya dia dulu menulis. Dia tu menulis hadis, aku tak menulis hadis. Abu Hurairah bergantung kepada hafazan dia. Tetapi secara hakikat dia lagi banyak riwayatnya. Imam Abu Hurairah lagi banyak hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr al-As. Jadi kisah yang saya bacakan tadi itu adalah dalil yang jelas untuk menunjukkan bahawa apa dia? Bahawa hadis itu memang telah disalin semenjak zaman Nabi SAW. Apatah lagi dikuatkan lagi dengan kisah Abu Syah ini. Abu Syah ni dikuatkan lagi dengan banyak sangat riwayat dari sahabat-sahabat lain, antaranya Ali bin Abi Talib. Dia kata, apa yang kamu hafal, yang kamu tulis daripada Nabi SAW? Dia kata, aku tulis al-aqlu wa fikakul asir wa alla yuqtal muslim bi kafir. Dia kata, aku tulis masalah diat. Aku tulis dalam masalah pembebasan orang yang ditawan dalam peperangan. Dan aku juga tulis berkenaan dengan hukum iaitu orang Islam tidak dibunuh kerana berlakunya pembunuhan antara Islam dengan kafir. Jadi banyak buktinya. Jadi kenapa saya bawa cerita ni? Okey, nak buktikan bahawa hadis telah disalin pada zaman Nabi SAW. Justru terbantahlah golongan yang mengatakan bahawa hadis Nabi SAW tidak ditulis tidak disalin melainkan lepas 100 tahun Nabi SAW wafat. Ada yang kata macam tu. Jadi antara orang orientalis yang nak mempertikaikan keabsahan, mempertikaikan autoriti hadis Nabi SAW dengan menimbulkan syak wasangka, apa antara hujah-hujah mereka? Mereka mengatakan bahawa nampak, hadis Nabi ni bukan boleh percaya sangat. Lepas 100 tahun barulah hadis Nabi ni disalin. Maka kita kata, wahai anti hadis, wahai jahil, wahai orientalis, apa bukti kamu yang mengatakan bahawa hadis Nabi tidak disalin pada peringkat awal? Tu dia kata itu kisah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dia suruh Abu Bakar bin Hazm untuk salin hadis Nabi SAW. Dia suruh Hazm, kata apa? Uktub. Dia kata, uktubu. Dia kata, tulislah setiap hadis daripada Rasulullah SAW. Dia kata, salinlah semua hadis daripada Nabi SAW. Ini Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz tahu berapa? Umar Abdul Aziz dia meninggal tahun 101 Hijriah. Umar Abdul Aziz dia meninggal tahun 111 Hijriah atau 102 Hijriah. Jadi ucapan itu dia suruh Abu Bakar bin Hazm. Itu Abu Bakar bin Hazm. Ibn Shihab Az-Zuhri atau Ibn Shihab Az-Zuhri. Dia suruh salin hadis Nabi SAW. Dia kata, salinlah setiap hadis daripada Nabi SAW. Sebab dia kata apa? Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Sesungguhnya aku takut apa dia? Hilangnya ilmu dan perginya para ulama dan matinya para ulama. Okey. Jadi ucapan tersebut menimbulkan 100 tahun barulah ditulis hadis kerana arahan tadi. Maka jawapan kita, itu bukan arahan untuk menulis hadis. Itu adalah arahan untuk mengumpulkan hadis dan ditulis secara rasmi. Ingat, poin ni ialah rasmi. Adapun sebelum itu hadis telah ditulis tapi penulisan itu berbentuk individu,
Orang ni tulis sikit, orang ni tulis sikit, orang tu tulis sini, orang ni. Jadi dia bukan lagi satu yang bersifat rasmi. Maksudnya kerajaan kumpulkan, tulis dalam satu yang tersendiri. Bukan. Orang ni dia tulis atas kertas, orang ni tulis atas kulit, orang ni tulis atas daun, orang ni tulis atas batu, orang ni tulis atas lembaran, orang ni tulis atas macam-macam lah dia tulis. Okey. Dan baru selepas 100 tahun barulah ditulis dengan komplit, dengan secara rasmi. Jadi anti hadis tadi kerana tak nak mengaji dengan ulama Islam, dia sibuk nak mengaji dengan orientalis, pun termakanlah hujah orientalis tadi. Dia pun menimbulkanlah syak wasangka. Dia kata tengok lepas 100 tahun baru hadis ditulis. Jadi hadis ni tidak pasti, tidak sahih. Kemudian disamakan pula dengan Bible lah. Bible nampak macam Bible pun ditulis 100 tahun lepas Nabi Isa wafat, 200 tahun lepas Nabi Isa wafat. Dia kata Allah musta'an. Tidak benar. Tidak benar. Telah tertulis hadis Nabi. Contohnya hadis yang kita bacakan tadi ni. Sebab itulah hadis ni telah banyak diriwayatkan oleh cucu-cucunya. Amru bin Shu'aib dari bapaknya. Darinya dapat Amru bin Shu'aib. Okey, bin Abdullah bin Amru al-As. Okey. Nampak sahifah tersebut termasuk di antara hadis-hadis yang sahih. Hadis riwayat Amr bin Shu'aib daripada ayahnya. Okey. Shu'aib daripada datuknya iaitu Abdullah bin Amr al-As, itu hadis yang hasan sanadnya. Bahkan beberapa ahli hadis menempatkan sederajat dengan riwayat Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar. Bahkan setengah ulama kata riwayat dia tinggi sama macam hadis sahih. Ayyub Sukhtiyani dari Nafi' maula Ibnu Umar daripada Ibnu Umar. Para imam yang 4 dan hanya sebagai hujah. Maksudnya level dia tak sampailah level yang paling sahih, tapi level dia hadisnya level dia hasan. Kalau kita baca kitab Nukhbatul Fikar, kalau kita tengok apakah dia sanad hadis yang hasan, kita akan tengok ni hadis ni Amru bin Shu'aib daripada bapaknya, daripada datuknya. Maksud Amru bin Shu'aib daripada Shu'aib bin Abdullah bin Amru al-As. Okey. Barakallahu fikum. Okey. Jadi itu selesai kefahaman kita terhadap penulisan hadis Nabi SAW. Jadi apa kesimpulannya kita boleh buat? Bahawa hadis Nabi telah disalin pada zaman Nabi SAW di peringkat kedua lah kehidupan Nabi SAW di Madinah. Dan ramai sahabat telah menyalin hadis daripada Nabi. Okey. Seterusnya pula. Dalam kisah itu kisah apa ni? Kisah pembukaan kota Makkah. Kan Nabi masuk ke Kaabah. Nabi SAW masuk ke Baitullah dan mengerjakan salat di dalamnya. Itu menunjukkan bahawa memang disunnahkan salat dalam Kaabah. Cumanya kita ni bukan boleh masuk Kaabah sesuka hati. Okey. Jadi kita hanya boleh solat dekat apa yang disebut sekarang ni Hijr Ismail lah. Walaupun penamaan Hijr Ismail itu tidak dipersetujui oleh sebahagian ulama, tapi nama itu dah terkenal. Jadi Hijr Ismail itu juga termasuk daripada dalam Kaabah. Jadi kalau sahabat-sahabat kita yang belum lagi pergi umrah, yang tak pernah dengar lagi maklumat ni, maka kalau kita pergi umrah, kita pergi Mekah, pergi Madinah, kita nak solat dalam Kaabah. Kita bukan menteri, kita bukan VIP, kita boleh solat dalam Hijr Ismail. Jadi kalau orang tanya Hijr Ismail tu kat mana? Hijr Ismail tu yang dekat lengkung tu, dalam lengkung tu. Okey. Kalau kita tengok dekat Kaabah tu, saya conteng sikit lah kat sini. Kaabah kan 4 segi. Okey, Kaabah ni 4 segi. Kecil ke? Ya, kita lukis besar lagi lah. Okey. Saya sekali melukis ni seronok juga. Okey. Kaabah kan dia 4 segi. Dia pandangan daripada atas pandangan 2D bukan 4D. Pandangan 2. Dia daripada atas lah Kaabah ni. Okey. Daripada atas, okey. Dekat sini ada pintu Kaabah. Sini ada Hajarul Aswad. Kalau tuan-tuan nak tahu Hajarul Aswad, kalau pergi umrah, tengok mana part yang paling ramai orang berkumpul, berebut-rebut tu, itu Hajarul Aswad. Okey. Sini rukun Yamani. Jadi untuk orang yang tak tahulah, okey, yang tahu tu tengok je lah ni rukun Yamani juga. Okey, ni pun rukun Yamani juga sebenarnya nama dia. Tapi sebab sini ada Hajarul Aswad. Hajarul Aswad.
Yang ni pintu Kaabah. Tu ada multazam. Kat sini multazam. Ini multazam ni. Ini pintu Kaabah. Okey. Tu sini ada apa? Sini ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Okey. Terlukirlah tuan-tuan, dah rindu dah umrah ni, nak pergi umrah. Tak boleh pergi umrah dah. Okey. Buat masa ni. Jadi kita pun tak melepaskan rindu kita dengan kita melukis-lukis macam ni lah. Okey. Yang ni, aku dah ada lengkung kat sini kan. Kalau kat, okey. Yang ni dipanggil Hijr Ismail. Hijr Ismail. Okey. Jadi kalau kita nak sembahyang dalam Kaabah, kita tak boleh. Kita boleh sembahyang dalam ni, solat dalam ni. Okey. Kita solat dalam ni, dan siapa yang solat dalam ni seumpama telah solat dalam Kaabah. Sebab tu lah orang berebut nak solat kat sini. Okey, kita kena usahalah untuk dapatkan. Kita pun kena rebut lah tanpa menzalimi orang lain. Rebut tu kena rebut, tapi jangan zalimi orang lain, tu je. Okey. Kalau kita tak nak rebut, tak sampai bila tak dapat. Kalau tak rebut, maksudnya kalau kita tak pergi, tak dapat. Kalau tunggu je tak dapat. Kecuali kalau kita ni VVIP lah. Yalah, kalau kita ni VVIP, itu lain cerita. Okey, mungkin kita boleh dapat. Jadi kita kena pergi dan usaha untuk dapat, tanpa kita menzalimi orang lain. Okey, kenapa sembahyang dalam ni itu dinamakan sembahyang dalam Kaabah juga? Sebab Nabi SAW kata, sebenarnya Kaabah ni asal ni sampai sini. Okey. Kaabah asalnya sampai sini. Jadi dinding dia tu sampai sini sebenarnya. Okey. Okey. Kaabah tu ni sampai sini. Okey. Kalau siapa baca kitab sirah Nabi SAW, bila berlaku banjir besar tu, kan, dah rosak Kaabah ni, maka Nabi SAW, maka orang Quraisy masa tu, dia nak buat baliklah Kaabah ni, nak bina balik. Tiba-tiba bila nak bina balik Kaabah tu, duit halal tak cukup. Dia pun tahu rupanya ada duit halal, duit haram. Duit daripada pelacuran, duit daripada dadah tak adalah. Duit daripada benda-benda yang mungkar. Maka mereka pun nak buat Kaabah, tapi rupanya tak cukup. Duit untuk buat Kaabah tu sampai sini je dia. Sampai sini je. Sampai sini je. Jadi mereka pun tak buat ni, mereka biarkan. Jadi tadilah yang itu sebagai kekal sebagai tempat Kaabah. Tak cukup duit. Dan mereka telah ubahlah Kaabah tu. Mereka dah ubah Kaabah. Cerita ubah Kaabah ni maksudnya dulu lantai pintu Kaabah tu di atas lantai. Maksudnya kalau kita lukis macam ni, lantai, pintu tu lantai ni. Dan dia ada dua pintu. Masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Jadi orang boleh masuk sembahyang dan keluar. Tetapi orang Quraisy dia dah tinggikan Kaabah tu. Dia tinggikan pintu tu. Jadi pintu tu tinggi tuan-tuan. Okey, siapa boleh tengok Kaabah, pintu tu atas je. Ini bukan pintu. Jadi yang orang duk bergantung tu kat sini lah, dekat pintu Kaabah ni. Dia tinggikan. So apa dia tinggikan? Kata Nabi SAW, orang Quraisy dia nak biar orang-orang tertentu saja boleh masuk. Okey, hanya orang yang tertentu sahaja yang boleh masuk. Okey. Kenapa berlaku macam tu? Sebab ialah dia nak biar VIP, dia orang nak kontrol siapa yang masuk. Satu kata Nabi SAW pada Aisyah, dia kata, "Walaula hadithu ahdi qaumika fil Islam," kalau bukan kerana kaum kamu ni baru masuk Islam, lemah lagi imannya, nescaya aku dah bina Kaabah tu daripada bentuk yang asal macam ni. Tetapi Nabi tak buat. Sebab apa? Masa tu orang baru masuk Islam. Bila baru masuk Islam, kalau Nabi pecahkan, Nabi buat macam ni, nanti orang akan petikaikan, apalah Nabi ni ubah Kaabah kita apa semua. Okey, jadi itu ada pengajaran yang besar bahawa dalam agenda kita nak buat satu perubahan, jangan perubahan itu perubahan yang mengejut, yang bersifat revolusi. Dia akan menyebabkan orang terkejut nanti. Okey. Itu dalam Islam tak ada kaedah-kaedah kita tukar satu malam. Oh, kita jatuhkan, buat terbakar sana, raid sana sini, tak. Okey. Jadi patah balik cerita kita solat tadi. Bahawa Nabi, Allahu Akbar, terkeluar pula. Okey.
Jadi kat sini Nabi masuk ke Baitullah untuk mengerjakan solat di dalamnya. Mengerjakan solat di dalam. Okay, kalau solat dalam Kaabah nak menghadap ke mana? Jadi Nabi SAW menghadap ke pintu Kaabah. Nabi SAW menghadap ke pintu Kaabah. Okey. Beliau tidak memasukinya. Tetapi kena ingat, masa Nabi tawan kota Mekah itu, dalam Kaabah tu ada lagi berhala-berhala. Beliau tidak memasukinya hingga gambar-gambar, gambar-gambar, patung-patung. Kan kita baca dalam sebelum ni bahawa bila dia masuk Kaabah, mereka lukis gambar siapa? Nabi Ibrahim dengan Ismail. Allahu Akbar. Dia orang lukis Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Allahul musta'an. Macam mana dia lukis? Dia berdasarkan apa yang dia ingatlah. Lepas tu kita kata fitnah gambar ni besar tuan-tuan Allah. Lepas tu Nabi kata la'anallahul musawwirun. Nanti yub'athu al-musawwirina yawma yub'athu al-musawwirun yawmal qiyamah faqila lahum ahyu ma sana'tum. Dia kata hidupkanlah, dibangkitkan pada hari akhirat orang yang lukis-lukis ni, buat patung ni apa semua, lalu dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kamu telah lukis dahulu, patung kamu. Falyakhluqu dhubaban, maka hendaklah dia buat lalat ataupun sya'ratan ataupun apa hadis itu, sya'ratan. Hendaklah dia cipta balik gandum, cipta balik lalat, cipta balik, bukan lalat, apa tu, lalat, semut yang dulu dia pernah lukis. Hidupkan balik. Sebab tu Nabi larang melukis benda-benda hidup. Datang seorang lelaki kepada Abbas, dia kata, wahai Abbas, dia kata, aku nak melukis jugalah, aku ni suka melukis. Dia kata, kalau kamu terpaksa juga nak melukis, maka lukislah benda-benda yang tak hidup, yang tak ada roh, seperti pokok, seperti bangunan. Jangan lukis manusia, Okey. Jadi satu tak boleh. Jadi Nabi tak masuk dalamnya, Nabi tak solat selagi ada patung tadi. Okey. Itu menunjukkan makruhnya solat di tempat yang terdapat gambar. Nabi larang. Tak boleh solat yang tempatnya ada berhala. Kalau gambar pun tak boleh, berhala lagilah tak boleh. Lepas tu Nabi tak suka sembahyang kat tempat yang boleh terganggu hafazan, kekhusyukan hafazan pula. Terganggu Nabi punya kekhusyukan, Nabi punya konsentrasi kepada solat tu terganggu dengan banyaknya lukisan-lukisan, banyaknya benda-benda garis-garis, banyak sangat benda-benda yang colorful ni dalam masjid. Okey, Nabi tak berapa suka. Okey, betul, berlaku sekali dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari. Kan, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata kana sitran li Aisyah radhiyallahu anha, kan. Nabi Aisyah dia ada penghadang dinding. Ada qiram, kana qiramun li Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dia ada satu kain yang dia buat dinding untuk rumahnya, kan, untuk menjadi hijab untuk rumahnya. Maksudnya rumah Nabi tu kan kecil, jadi macam nak buat partition lah, ini tempat tidur, ini tempat salat, kan, nak buat partition. Nabi dia pun letak pakai kain. Kebetulan kain tu ada corak-corak dekat kain tersebut, dan kain tu betul-betul menghadap, bila Nabi solat menghadap ke arah Nabi SAW. Maksudnya Nabi solat menghadap kain tersebut. Dan disebabkan ada banyaknya gambar-gambar kat situ, Nabi kata, ya Aisyah amiti anna qiramaki hadha. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, tolong alihkanlah, pergi jual baliklah kain ni. Okey, pergi alihkan kain ni. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu alayya. Sesungguhnya gambar ni sentiasa mengganggu aku dalam solat aku. Maka Nabi suruh tukar kain yang plain punya cloth, kain yang biasa, supaya tak nak terganggu. Itu kalau kain gambar biasa. Kalau ada berhala, lagilah tak boleh dilarang. So itulah berdasarkan hadis ini, larangan untuk solat di dalam bilik yang ada berhala.
yang menghadap apatah lagi menghadap ke berhala tersebut. Menghadap ke berhala tersebut. Katakanlah ada satu bilik, ada satu dipanggil praying room. Ni setengah-setengah negara yang bukan Islam, dia tak buatlah surau, tapi dia buat satu bilik dia panggil praying room. Kata kalau praying room tu dia kosong, tak ada benda, bilik kosong je, no problem. Problem dia ialah bila buat praying room, dia ada letak sekali semua benda, berhala pun dia letak, salib pun dia letak, apa semua. Tak boleh solat dalam tempat tersebut. Apatah lagi kalau berhala-berhala tersebut dia menghadap ke kiblat, lagilah dilarang. Lagilah dilarang. Okey. Apatah lagi nak solat dekat tempat memang orang musyrikin dia buat ibadah kat situ, lagilah tak boleh, lagilah tak boleh. Nabi larang. Okey. Ibadah di tempat orang musyrikin melakukan peribadatan. Kita melakukan ibadah, kita orang Islam melakukan ibadah orang Islam di tempat peribadatan orang musyrikin itu dilarang. Waktu dah berlaku dalam satu hadis Nabi SAW, ada seorang lelaki, dia bernazar. Dia kata, aku bernazar nak menyembelih unta di tempat yang namanya Buwanah, Bibuwanah. Ini nazar tu anhura ibilan Bibuwanah. Kan? Maka dia nak sembelih. Maka Nabi kata, adakah di sana perayaan-perayaan orang musyrikin? Apakah di sana orang musyrikin pernah menyembelih korban-korban mereka? Dia tidak. Maka Nabi kata, laksanakanlah korban kamu. Sesungguhnya tidak ada penyempurnaan nazar dalam perkara-perkara yang melanggar perintah Allah Ta'ala, dalam perkara yang maksiat. Tidak ada nazar dalam perkara-perkara yang maksiat. Jadi barakallahu fiik, Nabi larang daripada sembelih tadi kat tempat ibadat orang kafir. Jadi kat situ dikeluarkanlah Syekh Abdul Wahab dan kita bertauhid dibawa satu lagi ayat, iaitu ayat berkenaan dengan masjid yang dibina bukan untuk ketaatan kepada Allah. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah. Kita tengok ayat dia. Tengok ayat dia. Ada Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah. Kat sini. Okey. Kita tengok skrin ni. Ayat Quran ni. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. Okey, ada orang tanya, apakah solatnya sah? Kalau solatnya sah, cuma dia perbuatan tu tak betul, salah. Okey, perbuatan tu salah, dia berdosa, solatnya sah. Lepas tu kat sini kata makruh, tapi solatnya sah. Okey, solatnya sah. Naam, solatnya sah. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Kata Allah dalam Quran, walladzina, dan orang-orang munafik yang telah membina masjid. Orang munafik buat masjid juga. Ini dalil bahawa buat masjid tu bukan dalil dia tu bagus. Orang munafik pun buat masjid. Ahli bid'ah pun buat masjid. Jadi kata bagusnya dia ni buat masjid. Tapi kalau masjid dia bukan masjid atas tauhid, atas akidah, bukan di atas iman,
dibuat untuk menyebarkan akidah yang batil, merosakkan akidah umat Islam, maka itu zalim. Walladzina ittakhadhu masjidan, dan orang munafik yang membina masjid dengan tujuan untuk apa? Diraran, membahayakan keselamatan orang Islam. Itu masjid mana? Ada satu masjid dulu dekat dengan Masjid Quba. Okay, siapa pernah pergi umrah dia dengarlah cerita mutawif bab ni. Okey. Jadi dekat Masjid Quba tu dia ada satu masjid yang dibina oleh orang munafik. Tujuan dia buat masjid tersebut ialah pertama nak membawa mudarat kepada orang Islam. Dengan macam mana? Supaya dia kata dia boleh spy, orang-orang munafik ini dia boleh spy pergerakan orang Islam. Satu. Yang kedua, dia memecah belahkan jemaah. Nampak tak? Memecah belahkan jemaah. Sebab ada Masjid Quba sebelah tu je, dekat je. Dia nak juga dia buat masjid depa, masjid munafik tadi. Ini bahaya ni. Tu kalau sengaja nak buat masjid, dah ada masjid tempat tu nak buat masjid lain, nak macam belah kan tak boleh. Tidak boleh. Yang sebenarnya kufran, sebenarnya kufur, untuk ingkar minta Allah Taala, wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk bercah belahkan. Masjid ni masjid yang dibina di atas tujuan yang tak betul. Kemudian mereka sumpah pula orang munafik ni, wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Mereka bersumpah bahawa kami tak berkehendak melainkan yang baik. Kami niat kami baik, nak buat masjid, nak banyak-banyakkan masjid, apa salahnya? Tapi rupa-rupanya tujuannya lain. Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Allah Ta'ala bersaksi bahawa innahum lakadibun. La taqum fihi abada. Yang ni kita nak, jangan engkau sembahyang di masjid itu selama-lamanya. La taqum fihi abada. Jangan sembahyang masjid itu selama-lamanya. Jangan sembahyang kat masjid orang munafik. Lepas tu Nabi dah on the way balik daripada perang Tabuk. Balik dari perang Tabuk. Perang Tabuk kalau tak silap saya, kalau salah betulkan. Maka sebelum nak on the way nak pergi perang Tabuk tu, dia dah jemput dah, "Mela Rasulullah, rasmikan masjid kami." Macam itulah istilahnya. Main kat masjid kami ni. Rasulullah ni dia sangka baik dulu. Dia bukannya sangka jahat dulu. Kita sangka baik dulu. Lepas tu kita ni sangka baik dulu. Jangan sangka buruk dulu, sangka baik dulu. Kita nampak orang datang nak tolong Islam, nak mengajar agama, kita cek dia bagus, tak ada apa-apa benda yang terlibat bid'ah, kita pun jemputlah dia ceramah. Sekali Allah, rupanya Ikhwanul Muslimin punya. Rupa-rupanya rupanya macam-macam lah. Kan? Rupa-rupanya dia ni akidah macam-macam. Jadi kita pun tolaklah dia. Kita tak panggil lagi dah ceramah. Macam itulah. Sebab apa manusia ni mula-mula ialah seperti kata Imam Al-Barbahari, ahli bid'ah tu dia macam kala jengking. Mula-mula dia menyorok bid'ah dia tu di bawah pasir macam kala jengking menyorok. Bila dia dah ada sokongan orang ramai, dah terkenal, dah dapat sambutan, dah ada banyak fan, bukan kipas, banyak fan tu maksudnya peminat. Okay? Maka dia pun menzahirkan dia punya wajah dia yang sebenar. Rupanya ni Ikhwanul Muslimin. Allahu Akbar. Rupanya akidah ni akidah Khawarij. Mula-mula cakap pasal sunnah, cakap pasal ni. Jadi macam itulah. Nabi SAW masuk on the way tu kata, okey, tapi aku nak pergi Tabuk dah ni. Tak apa, balik nanti aku singgah. Jadi masuk on the way balik tu, turun ayat Quran yang kita sedang baca ni. Maka Allah Ta'ala kata, la taqum fihi abada. Jangan kamu sembahyang kat masjid itu. La masjidul ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula wujudnya, daripada hari pertama sekali. Masjid Quba adalah masjid pertama yang Nabi bina. Kalau orang tanya masjid apa yang masjid Nabi bina yang pertama, bukan Masjid Nabawi. Masjid pertama yang Nabi bina ialah Masjid Quba. Kemudian barulah Masjid Nabawi. Okey. Yang telah didirikan di atas dasar, sesungguhnya sepatutnya engkau sembahyang padanya. Masjid Quba lagi, sebab tadi kita kata masjid munafik tadi tu dekat dengan Masjid Quba. Jadi dekat saja dengan masjid tersebut. Nabi kata lebih baik kau sembahyang dekat Masjid Quba kata Nabi.
Sesungguhnya dalam masjid itu ada orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, mensucikan diri mereka, dan Allah Ta'ala suka orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Apa poin saya bawa ayat ni? Iaitu Allah Ta'ala kata la takum fihi abada, la takum fihi abada, jangan kamu solat di dalamnya. La takum fihi abada, jangan kamu solat di dalamnya. Kalaulah solat dalam masjid yang tak ada berhala tetapi dibina di atas membuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala dah larang kita untuk solat di dalamnya. Bagaimanakah keadaannya bangunan, bukan masjid pun, yang dibina untuk orang musyrikin beribadah dalamnya? Allahu Akbar, lagilah tak boleh. Lepas Nabi SAW tak salat dalam Kaabah tu selagi berhala tak dibuang. Jadi itulah dia. Okey, itulah kita kena faham. Orang kita tak faham. Ada pula buka puasa dekat gereja pula. Kan? Konon-kononnya apa? Konon-kononnya nak toleransi, konon-kononnya nak apa? Nak menunjukkan bahawa Islam ni bagus. Buat majlis iftar di dalam kuil. Allahul Musta'an. Sekufur-kufur tempat. Bayangkan Kaabah tu, orang Mekah disembah Allah Ta'ala, tak disembah Allah. Tapi disyirikkan Allah dalam ibadah. Nabi tak nak salat dalam tu. Bayangkan di tempat yang memang orang reject Allah Ta'ala tu. Menafikan Allah Ta'ala sebagai Tuhan terus. Lebihlah kufur. Jadi tak payahlah tuan-tuan kita terpengaruh dengan agenda-agenda macam ni. Konon-kononnya buka puasa dalam masjid, bukan masjid pula, buka puasa dekat kuil, sembahyang raya sama-sama dengan orang musyrikin, berdoa hari raya bersama dengan orang kafir. Itu kufur. Macam mana kita? Sebab tu saya tak setuju betul majlis berdoa bersama-sama. Orang Islam ada, orang Yahudi ada, orang Kristian ada, orang Buddha ada, kemudian kita doa sama-sama agar Tuhan memberi keamanan kat negara kita. Itu kufur. Itu benda yang batil. Okey. Nabi SAW, ada orang kafir nak join Nabi ikut perang Badar atau perang Uhud. Nabi kata, inni la asta'inu bi kafir. Aku tak minta tolong orang kafir untuk perang dengan orang musyrikin. Dan tiba-tiba kita nak minta doa sama-sama supaya tak, kamu doa, kamu nak doa lah, lantak kamu dekat gereja kamu. Tapi kami takkan buat satu majlis berdoa beramai-ramai macam ni. Jadi poin ni ialah la takum fihi abada. Jangan kamu beribadah dekat dalamnya. Jadi kat sini poin ni sangat perlu diberi perhatian pada dekat Malaysia ni, terutama sekali di zaman di mana banyak fitnah-fitnah yang sebegini, benda-benda kufur yang disebarkan sebegini yang begitu luas sekali. Barakallahu fikum. Saya nampak macam ada soalan tadi. Kita tengok dulu jap soalan. Ustaz, kain bercorak itu ada corak binatang ke atau corak berwarna-warni? Corak binatang memang tak adalah, sebab Nabi memang larang langsung lukis corak binatang. Jadi kain yang Aisyah beli tu dia bercorak-corak. Macam kita solat lah, kita solat dekat sejadah yang plain dengan sejadah yang Allah banyak benar lukisan-lukisan dia. Jadi kita solat Allahu Akbar, kita pandang, kita bila kita semayang kan kita kena pandang tempat sujud. So kita tempat sujud, sejadah ni, ni Niloufar ni sejadah rupanya. Allah tu teringat pula Niloufar pakai niqab, bagusnya Niloufar pakai niqab dah. Akhirnya kan dia buat sejadah tu terlihat sebelah tu. Sejadah bukanlah Niloufar, kesian Niloufar, orang lain lah. Tak kisahlah siapa pun. Apa ke, dia letak tepi tu. Sejadah Abid Liu ke, sejadah apa ke, letak tepi tu, ataupun tak ada nama, lukisan je. Dia semayang, dia tengok, apa pasal Kaabah bukan macam ni, tak simetri, kan. Dia nampak sejadah, dia nampak banyak sangat benda-benda yang lukisan-lukisan menyebabkan dia tak khusyuk. Bagi plain cukup. Itu sejadah, kalau saya nasihatkan sejadah tu biar plain, satu colour je, senang. Alhamdulillah masjid kita macam tu. Barakallahu fikum. Okey. Okey, ini menunjukkan makruhnya salat di tempat yang terdapat gambar patung-patung kat sini. Hal ini lebih berhak untuk dihukumi makruh daripada solat di toilet. Okey. Kerana hukum makruh mengerjakan solat di toilet, kan Nabi kata
ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Jadikan bumi semua Allah Ta'ala ni, bumi Allah Ta'ala ni semua suci, nak solat kat mana-mana pun. Illa al-maqbarah wal hammam, kecuali kubur dan juga hammam, toilet. Kecuali kubur dan toilet. Dari tandas merupakan tempat yang terdapat padanya najis dan merupakan tempat syaitan. Dan inilah yang benar. Sementara tempat bergambar adalah syirik. Kalau lagi teruk. Najis dengan syirik, mana lagi teruk? Syirik. Lagi teruk. Syaitan, tempat syaitan duduk. Tempat tu syaitan duduk je. Tapi tak berlaku syirik dalam tu. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata terlebih buruk. Sebahagian besar kesyirikan umat-umat yang ada adalah berasal dari gambar dan kubur, patung dan kubur. Allahu Akbar. Nampak tak? Barakallahu fiik. Sebab kita cerita ni, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dalam kitab dia banyak disebut berkenaan dengan macam mana syirik itu bermula kerana kubur. Kerana kubur. Orang agungkan kuburan, lepas tu dia buat patung, dia jadikan sembahan pula patung tersebut. Ini bukan makamnya untuk cerita bab tu. Hadis ni juga, kisah seterusnya, disebutkan bahawa beliau SAW masuk ke Mekah memakai imamah, serban yang berwarna hitam. Perbuatan tersebut menunjukkan bahawanya boleh mengenakan pakaian hitam sekali-sekala. Jangan tak tuduh orang pakai serban hitam ni ISIS pula. Nabi juga pernah pakai serban hitam, tapi sekali-sekala. Jangan pula 24 jam hitam je. Itu serban lah ni, serban. Orang perempuan lain, serban hitam tu lain cerita. Kerananya para khalifah Bani Abbasiyah menjadikan pakaian hitam sebagai simbol mereka. Demikian juga para gubernur mereka, para qadi mereka dan juga khatib-khatib mereka. Nampak? Sedangkan Nabi SAW tidaklah menjadikannya sebagai pakaian rasmi. Nah, pakaian rasmi. Nabi tak jadikan pakaian hitam sebagai pakaian rasmi. Tidak juga menjadikan simbol beliau pada hari kebesaran, Aid, Jumaat dan pada pertemuan-pertemuan yang penting. Tidak. Okay? Bahkan sebaliknya. Kalau hari raya, kita disunahkan pakai pakaian yang elok, yang paling cantik sekali, yang paling elok sekali. Tak kisahlah warna dia putih atau bukan putih. Sebab sabit daripada Nabi SAW bahawa Nabi pakai masa hari raya, Nabi pernah pakai baju yang warna hijau. Cantik jubah Nabi SAW warna hijau. Cuma berbeza dengan hari Jumaat. Hari Jumaat memang kita disunahkan pakai pakaian yang putih. Walaupun kita ada pakaian yang lebih baik daripada pakaian putih tadi. Ini beza. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i, kat sini perbezaan antara hari raya dengan hari Jumaat. Hari raya kita pakai pakaian yang terbaik. Tak kisahlah warna apa. Kata kalau saya ada jubah. Lepas jubah ni baru beli bulan lepas. Bawa balik umrah. Keras lagi dia punya collar. Jubah pula brand bagus punya. Harga 100 lebih punya. Tapi color dia bukan warna putih. Color dia warna coklat. Ada jubah warna putih. Elok. Putih bersih lah. Tapi yang jubah coklat ni yang paling terbaru, latest, yang paling cantik sekali, maka disunahkan hari raya saya pakai jubah yang bukan warna putih. Adapun pada hari Jumaat, memang secara disunahkan secara khusus untuk kita pakai putih. Dan juga pertemuan-pertemuan penting, nampak? Dari bahawa dalam pertemuan yang penting, Nabi SAW pakai pakaian yang cantik. Sebab itulah pernah sekali Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia hadiahkan Nabi kain sutera. Masa tu Umar Khattab tak tahu yang kain sutera tu haram. Nabi pun hadiah, ya Rasulullah ni, pakailah kain sutera ni, kamu boleh pakai pada hari Aid, hari Jumaat, dan bila datangnya tetamu-tetamu dari luar negara. Nampak tak? Umar Al-Khattab disebut pakai cantik bila ada tetamu datang dari luar negara. Maksud tetamu-tetamu lah yang datang ziarah jumpa Nabi SAW. Bila ada tetamu datang. Okay, bila Nabi pun tengok kain itu sebut, Nabi kata ini pakaian orang yang tidak ada kedudukan, tidak akan ada tempat, la khalaqalahum yaumal qiyamah, yang tidak ada tempatnya di akhirat kelak. Maksudnya tak akan masuk syurga lah, berdosa sebab kain itu. Lepas tu Nabi hadiahkan balik, nah ambillah wahai Umar. Umar tanya, ya Rasulullah, engkau kata haram, so kau bagi kat aku ya Rasulullah. Nabi kata, aku bagi kat engkau bukan suruh engkau pakai, tapi supaya engkau pakai, bagi hadiah kat orang lain. Maka Umar Khattab hadiahkanlah dekat abang dia yang masih lagi musyrik. Hadiahkan kain tersebut kepada abang dia
Yang masa tu bukan lagi Islam, yang belum lagi Islam. Jadi difahamilah daripada kisah tadi bahawa bila kita ni ada tetamu penting, kita pakailah baju elok, pakai baju smart-smart. So apa, macam kita kadang-kadang kan, kita bila ada tetamu pakai baju sekir-sekir je, jangan nak nampak zuhud tak bertempat. Nabi Sayyiduz Zahidin, Nabi ialah penghulu sekalian orang yang zuhud, tapi bila tetamu datang, Nabi pakai baju yang terbaik nak sambut tetamu. Ini menunjukkan bahawa kita Islam ni ialah agama yang sangat hormat tetamu. Sebab tu kita pakai baju yang elok. Okey. Sebab itulah sini saya sebutkan juga kadang-kadang saya nak nasihat diri saya sendiri dan sahabat-sahabat sekalian, bila kita hadiri kuliah online, walaupun kuliah tu online, kita tahulah online. Okey. Tetapi pakailah pakaian yang elok. Kalau kita ada video lah, kalau nak dengar suara je tu lain cerita lah, tak nampak muka. Bila aku pakailah pakaian yang ada. Kalau datang kuliah agama online yang nak boleh nampak muka, pakailah jubah, pakai baju Melayu, pakai baju t-shirt ke, tak kisah apa pun. Janganlah pakai pagoda buruk tu duduk dalam kelas. Okey. Tak hormat ustaz tu, tak nampak kan. Kita ni walaupun online kita pakai kopiah, kita pakai. Pertama, hormatnya kepada ilmu tu. Yang kedua, hormat kepada orang yang kita nak bercakap tu. Yang ketiga, hormat majlis tersebut. Jadi yang keempat, kerana ia adalah sunnah Nabi SAW. Di antara cara kita hormat tetamu ialah dengan kita pakai pakaian yang elok. Antara cara kita hormat ilmu ialah dengan kita pakai pakaian elok. Bukankah hadis Jibril kan? Hadis Jibril tu semua kita kalau mengaji hadis kena hafal hadis Jibril tu kan? Ketika Nabi SAW bersama dengan sahabatnya pada suatu hari, kemudian datanglah Jibril, syada yang putih baju jubah dia, pakaian dia putih, cantik, elok rambutnya hitam, bersikat rambut dia. Okey, maksudnya Nabi untuk belajar. Jadi macam itulah kita. Okey, datang kelas. Tapi untuk perempuan janganlah pula berhias berlebih sangat pula. Lepas lip-lap pula sampai itu kan. Jangan pula, mesti pakai pakaian elok lah. Melainkan secara kebetulan beliau mengenakan imamah. Okey, jadi Nabi tak ada baju khas. Okey, tak ada baju khas. Okey. Melainkan secara kebetulan beliau mengenakan imamah hitam pada hari Fathu Makkah. Jadi jangan jadikan dia simbol lah. Macam ISIS dijadikan hitam ni sebagai simbol. Kan? Lepas tu bendera di hitam, jubah di hitam, pakaian di hitam. Itu tak betul tu. Berbeza dengan sahabat yang lain. Pada hari itu pakaian beliau bukanlah pakaian hitam seluruhnya. Bahkan bendera beliau pada hari itu berwarna putih. Jadi bukanlah semua bendera hitam macam ISIS duduk canang tu. Okay. Hadis yang kononnya akan akhir zaman ada orang tentera yang bawa bendera hitam, hadis itu tak sahih. Hadis itu tak sahih. Jadi kena faham masalah ini. Jadi jangan kita nak tetapkan cara berpakaian. Maksudnya tetapkan sebagai sebuah syarikat, tu lain cerita. Tetapkan sebagai sebuah sekolah. Sekolah nak tetapkan pelajar kita semua pakai serban jubah hitam, serban hitam. Sebab apa? Senang, kalau kotor tak nampak, kan? Kalau jubah putih kan sekejap dah berkepam dah budak-budak, tahulah. Jadi kita tetapkan itu bukan sebab kerana faktor agama, kita tetapkan itu kerana faktor pentadbiran. Itu tak ada masalah. Kalau jangan pula pakai dalilnya, nampak tak boleh tetapkan budak sekolah pakai baju putih, bukan seluar biru. Salah. Saat itu juga cara dalil yang salah. Sekolah tetapkan itu bukan atas faktor agama. Yang dimaksudkan dalam perenggan ialah menetapkan sesuatu di atas faktor keagamaan. Macam Al-Arqam, bila dia kata bila nak pakai pakaian mesti pakai sama, nampak tak? Dia punya serban sama, kain yang sama, cari ikat yang sama, jubah yang sama, kafling yang sama. Oi, kita tengok ini dah jadi ini bukan wajah Islam. Islam bukan cult, bukan CULT. Tak nampak macam satu cult, satu grup yang sama je bergerak macam tak. Itu juga dengan golongan habaib. Kononnya nak ikut sunnah Nabi, nak kena pakai macam diorang. Ada selempang sebelah kiri, serban tu kena sama dengan sari ikat dia. Itu bukan juga cara Nabi SAW. Islam tak begitu. Bukan nak jadi orang ikut sunnah semua kena pakai selempang macam mereka buat yang 4 segi petak itu. Bukan. Nabi tak macam tu. Ada sahabat Nabi, ada pakai, ada kalangan ada yang pakai kain ihram. Kalau nak betul ikut sunnah Nabi, saya sekali pakai kain ihram walaupun bukan waktu umrah. Cuba try buat. Okey. Sebab tu Imam Ahmad rahimahullah, dia pernah sekali pakai kain ihram bukan pada waktu ihram. Sebab apa? Itu pakaian Nabi pernah pakai macam tu dahulu walaupun bukan pada kain ihram.
Tapi kalau kita buat pelik lah tuan Allah kan. Nabi SAW melarang kita daripada berpakaian dengan pakaian yang pelik. Adalah antara sunnah Nabi, kita bincang dulu awal-awal kitab Zadul Ma'ad dulu, iaitu antara sunnah Nabi dalam berpakaian ialah kita berpakaian ikut kaum kita, supaya kita tak nampak pelik, ganjil, janggal, nampak weird. Nampak weird orang putih kata. Barakallahu fikum. Jadi masalah ni perhatikan baik-baik. Fasal seterusnya, di antara yang terjadi dalam peperangan ini, pembolehan nikah mut'ah, nikah kontrak. Okay, boleh nikah kontrak. Tapi sekejap je. Setelah itu beliau SAW mengharamkannya sebelum beliau keluar meninggalkan Makkah. Jadi nikah mut'ah ni boleh tapi sebentar sahaja. Kemudian dilarang. Terjadi perbezaan pendapat berkenaan berkaitan dengan waktu diharamkan nikah mut'ah. Terdapat 4 pendapat. Pertama, bahawa pengharaman terjadi pada perang Khaybar. Dan ini merupakan beberapa pendapat ulama antara Syafi'i dan selainnya. Keduanya, bahawa pengharaman terjadi pada Fathu Mekah. Bukan Fathu Mekah yang kita bincang sekarang ni. Ketiganya, bahawa pengharaman terjadi pada perang Hunain. Pendapat ini sebenarnya sama dengan pendapat yang kedua kerana perang Hunain berkelanjutan daripada Fathu Mekah. Okay. Keempat, bahawa pengharaman terjadi pada Hajjatul Wada'. Pendapat ini ada kekeliruan daripada perawi hadis, di mana keluar tersebut dari Fathu Mekah berpindah pada Hajjatul Wada'. Sebagaimana keluar Muawiyah dari Umrah Al-Ji'ranah menjadi Hajjatul Wada'. Muawiyah mengatakan dari Rasulullah SAW di salah satu bahagian di Marwah pada haji beliau. Dan disebutkan di dalam kitab haji bahawa keliruan yang beralih dalam penyebutan waktu menjadi waktu yang lain, tempat menjadi tempat yang lain, kejadian menjadi kejadian lain, sebagian besar telah menimpa para pakar hadis dan selainnya. Maksudnya tersilap lah. Ini tersilap. Yang keempat ni tersilap. Pendapat yang benar, ini menurut pendapat Ibn Qayyim, bahawa pengharaman nikah mut'ah terjadi pada Fathu Makkah. Dan telah disahih, diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahawa para sahabat melakukan nikah mut'ah bersama dengan Nabi SAW dengan izin beliau. Seandainya pengharaman tersebut terjadi pada perang Khaybar, maka akan terjadi penghapusan hukum sebanyak 2 kali. Ini kita bincang panjang dalam masa perang Khaybar dulu. Masa perang Khaybar, Nabi benarkan nikah mut'ah. Kemudian, dia diharamkan. Cuma ulama bincang bila dia diharamkan. Adakah masa perang Khaybar tu juga? Atau masa pembukaan kota Mekah? Perang Khaybar berlaku tahun ke-7, awal 7 bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Okey. Kota Mekah berlaku pada tahun ke-8 Hijriah. Maknanya 2 tahun. Okey. Jadi seandainya pengharaman tersebut terjadi pada perang Khaybar, maka akan terjadi penghapusan hukum sebanyak 2 kali. Perbuatan seperti ini tidak terjadi dalam syariat Islam sekalipun. Demikian pula yang semisalnya. Juga pada perang Khaybar tidak terdapat wanita-wanita muslimah, dan mereka adalah wanita-wanita kaum Yahudi. Sedangkan pembolehan menikahi wanita ahli kitab belumlah turun. Kerana pembolehan mereka wanita ahli kitab diturunkan setelah pada surah Al-Ma'idah. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Itu boleh menikah ahli kitab. Pada hari ini dihalalkan benda baik-baik bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. Dan dihalalkan mengahwini wanita yang menjadi kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang yang beri kitab sebelum kamu. Bacalah surah Al-Ma'idah ni, ayat ni. Ayat ini bersama dengan firman Allah, pada hari ini telah disempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Serta firman Allah, pada hari ini orang-orang kafir telah menjadi tidak berkuasa lagi atas agama kalian. Maksudnya pada pada pembukaan kota Mekah, pada Hajjatul Wada'. Kan hari Nabi kata apa? Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini aku telah sempurnakan agamaku. Kata Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan nikmatku ke atas kamu. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku telah redha Islam itu sebagai agamamu. Ayat ini turun masa bila? Masa Hajjatul Wada'. Masa Hajjatul Wada'. Kan Nabi kata, Umar Al-Khattab ada Yahudi.
Okay. Yahudi itu namanya Abdullah bin Salam sebenarnya. Dia kata kalaulah ayat turun kepada kami, saya akan masuk Islam. Bukan. Kami akan jadikan hari tersebut ialah hari perayaan kami. Jadi Umar Al-Khattab kata, aku tahu ayat itu turun masa Hajatul Wada', masa haji. Jadi pemulihan wanita ahli kitab belumlah ditetapkan pada zaman perang Khaybar dan juga kaum muslimin tidak memiliki keinginan untuk melakukan nikah mut'ah dengan musuh mereka sebelum Fathu Makkah. Nampak tak? Jadi masa tu dengan musuh, tak nak kahwin dengan ahli kitab dengan musuh tak. Adapun setelah Fathu Makkah, di antara wanita tersebut ada yang menjadi hamba sahaya dan menjadi hamba-hamba sahaya milik kaum muslimin. Ya masa tengah perang, takkan nak masa perang nak nikah mut'ah pula dengan musuh, kena bunuh lagi adalah. Tapi bila dah lama, dah mereka dah masuk dalam masyarakat, dah masuk dalam komuniti, orang-orang Yahudi dah jadi hamba, sebahagian jadi hamba kepada orang Islam, tahunan-tahunan perang, dah lama mereka pun dah biasa dengan Islam, tapi tak masuk Islam lagi. Sebahagian mereka dibebaskan, kemudian dikahwini dengan ahli kitab. Boleh kahwin dengan ahli kitab. Jadi ada yang mengatakan, lantas apakah yang engkau lakukan dengan hadis tersebut dalam hadis sahihan hadis Ali bin Abi Talib bahawa Rasulullah telah melarang melakukan nikah mut'ah pada perang Khaybar dan melarang makan daging keldai di peliharaannya. Hadis ini sangat sahih dan sangat jelas. Jawabnya, hadis ini telah sahih riwayatnya dengan dua lafaz. Lafaz ini yang pertama, adapun lafaz yang kedua hanya menyebut larangan Nabi SAW nikah mut'ah dan makan daging keldai peliharaan pada perang Khaybar. Riwayat ini adalah riwayat Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri. Qasim bin Asbagh mengatakan, Sufyan bin Uyainah mengatakan bahawa beliau SAW melarang makan daging keldai peliharaan pada perang Khaybar, bukan nikah mut'ah. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Umar dalam kitab At-Tamhid, disebutkan lalu beliau, Abu Umar ni Ibnu Abdul Bar, dalam kitab Tamhid ni syarah Muwatta', disebutkan bahawa lalu beliau berkata, dan lafaz inilah yang diamalkan oleh majoriti kaum muslimin. Maka beberapa perawi menyangka bahawa hari perang Khaybar adalah hari waktu pelarangan nikah mut'ah dengan wanita-wanita tersebut. Kita dah huraikan ni pada lebar. Okay? Adakah larangan tu pada perang Khaybar atau Fathu Makkah? Kita kata Imam Ibn Qayyim dirajihkan pada Fathu Makkah, bukan kota Makkah. Sehingga pun meriwayatkan Nabi SAW mengharamkan nikah mut'ah pada waktu perang Khaybar, juga mengharamkan daging keldai peliharaan. Sebagai perawi meringkaskan riwayat dengan penggalan hadis tersebut dan mengatakan Rasulullah mengharamkan nikah mut'ah pada waktu perang Khaybar sehingga mereka melakukan kekeliruan yang sangat jelas. Apa isu dia ni? Okey, saya ringkaskanlah. Isu dia, ada orang disilap faham, sebagian orang disilap faham terhadap hadis ni. Kata Ibn Qayyim, mengikut pendapat Ibn Qayyim, bukan pendapat saya. Dia macam ni, Nabi kata, Nabi melarang nikah mut'ah dan Nabi melarang memakan daging keldai pada perang Khaybar. Jadi orang ingat larangan nikah mut'ah tu sekali dengan larangan makan daging keldai tadi. Sebenarnya macam ni lah. Macam kita nak bagi arahan, orang bagi arahan, dia larang sesuatu dan dia sebut satu lagi larangan tu dengan time dia. Okey. Ayah larang kamu daripada baca buku, ayah larang kamu daripada tengok TV, dan ayah larang kamu diingatkan bahawa larangan tengok TV tu pun pada hari persekolahan juga. Okey. Itu yang berlaku dalam hadis ni. Kata Imam Ibn Qayyim, dia tersilap faham. Jadi sebenarnya larang tu larang main iPad waktu persekolahan, tengok TV boleh. Jadi seolah-olah macam itulah yang kata Ibn Qayyim kat sini. Ya, Rasulullah SAW telah mengharamkan nikah mut'ah pada waktu perang Khaybar sehingga telah melakukan keliruan yang sangat jelas. Jika ada yang mengatakan apa faedah menyatukan kedua teks pengharaman tersebut padahal apabila keduanya tidak terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi kata kenapa nak cakap macam tu pula kalau bukan waktu yang sama? Kan kalau kita kata kenapa pula nak beza, Ustaz dah sebut dah tadi. Nabi melarang nikah mut'ah dan makan daging keldai pada perang Khaybar. Jadi kenapa nak pisahkan daging itu perang Khaybar yang mut'ah waktu yang lain? Kenapa kalau dia berlainan, kenapa disebut sekali? Rupa-rupanya kerana kata-kata Ali tadi itu ialah
sebenarnya ialah Ali nak jawab persoalan seorang lelaki, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata Nabi membolehkan nikah mut'ah dan Nabi benarkan makan daging keldai. Ibnu Abbas kata. Kita kata antara fatwa Ibnu Abbas yang tak kena, yang silap lah kita kata, ialah Ibnu Abbas dia masih lagi memegang bahawa nikah mut'ah tu boleh. Jadi kita kata ialah walaupun Ibnu Abbas mufassirin yang paling hebat sekali, tak syak lagi, tapi dia manusia, nampak menunjukkan bahawa dia ada flaws juga, dia ada kesilapan juga. Okey. Jadi rupa-rupanya Ibnu Abbas dia duduk kata, dia kata Nabi menghalalkan nikah mut'ah dan Nabi menghalalkan daging keldai, makan daging keldai. Jadi Ali nak menjawab, Ali jawablah kata, Nabi larang nikah mut'ah dan Nabi larang makan daging keldai masa perang Khaybar. Nampak tak? Bila kita faham macam tu jawapan ni, kita akan ini konteks dia lain. Maka dia kata kat sini, jawabnya hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib sebagai dasar argumentasi dalam menyanggah anak pamannya, iaitu sepupu dia lah, anak pakcik ni, Abdullah bin Abbas, pada dua permasalahan. Kerana Ibnu Abbas membolehkan nikah mut'ah dan daging keldai peliharaan. Maka Ali bin Abi Talib berdialog dengannya pada dua masalah tersebut dan meriwayatkan kedua pengharaman tersebut serta mengaitkan pengharaman daging keldai peliharaan dan pada perang Khaybar, namun menyebutkan pengharaman nikah mut'ah secara mutlak. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya engkau orang yang sesat. Sesungguhnya Rasulullah dia katakan, sesungguhnya Ali kata kat Ibnu Abbas, engkau orang yang sesat. Sesungguhnya Rasulullah telah mengharamkan nikah mut'ah dan mengharamkan daging keldai peliharaan pada perang Khaybar, sebagaimana dikatakan oleh Sufyan. Ini diamalkan oleh majoriti ulama. Ali bin Abi Talib meriwayatkan kedua tersebut ila akhiri. Okey. Ali kata dekat Ibnu Abbas, kau ni sesat ni. Allahu Akbar. Ini kata orang sesat tu biasalah kan. Sesat ni, kita orang Melayu ni bila dengar sesat ni dia jadi macam trauma kan. Sesat dia ni dia. Tapi kalau sesat jalan orang tak marah pula kan. Mana ni haji tak sampai lagi. Haji sesat lah. Orang tu tak marah pula. Kan? Tapi kalau orang tu dia buat benda salah, kita sesat haji ni, woi dia marah betul. Okey. Sesat ni tak semestinya kafir terus. Sesat ni boleh jadi sesat ni 10%, sesat dia 5%, sesat dia 20%. Okey, wallahu ta'ala alam. Saya stop kat sini lah. Panjang kalau saya baca ni, dia berhajat lagi 10 minit satu perenggan ni. Sedangkan masa kita dah habis. Tak apa, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam kuliah akan datang bi'idznillah ta'ala. Cantik perbincangan ni, cantik bab ni. Kita dah pernah bincang sebelum ni dalam masa perang Khaybar. Tapi Ibnu Qayyim bawa sekali lagi. Okay. Soalan tak akhirnya? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya nikah mut'ah tak boleh lah, tuan-tuan. Nikah mut'ah ni, nikah kontrak dilarang dalam Islam. Bahkan dalam di kalangan fuqaha kita, siapa yang menikah dengan niat nak ceraikan tu, maka tak sah nikah dia. Siapa menikah untuk niat nak ceraikan, tak sah nikah dia. Okay? Okay? Jadi jangan nikah untuk niat cerai. Satu nikahnya orang yang Cina buta tu tak sah tu. Okay? Okay? Walaupun sebahagian kata sah, tapi dari sisi Allah Ta'ala berdosa. Okay? Maksudnya seolah-olah dia tak sah sebenarnya. Walaupun nak maki orang tu tak tahu niat dia. Dia pun nikah lah. Kalau dia bagi tahu niat dia kerana memang dia nikah nak ceraikan, nak jadi nikah Cina buta, nak halalkan supaya dia boleh kahwin balik dengan suami dia, maka itu lebih teruk lah. Sebab tu Nabi buat apa? Nabi kata boleh, nak buat macam tu boleh, tapi kau kena melakukan hubungan badan dulu, hatta tadhuqa usailataha wa tadhuqi usailatak. Hatta tadhuqi usailatahu wa tadhuqa wa yadhuqa usailatak. Sehinggalah dapat merasa kemanisanmu, kata Nabi, dan juga kamu juga merasa kemanisannya. Iaitu apa dia? Itu kata kiasan Nabi merujuk kepada orang yang nak buat Cina buta ni. Boleh Cina buta, nak boleh jadi, tapi dengan syarat kena ada hubungan badan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.